Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar semua sahabat muslimat yang dikasihi? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, kesihatan yang baik insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini saya Engku Zarihan binti Engku Abdul Rahman daripada Japim insya-Allah akan cuba berkongsi dengan sahabat-sahabat muslimat semua berkaitan dengan satu bab yang telah ditulis yang terkandung di dalam Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi. Jadi insya-Allah tajuk saya ni hari ini adalah berkaitan dengan galakan berfikir. Jadi galakan berfikir ni banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita meneliti ayat-ayat Al-Quran banyak disebut berkaitan dengan kesan ataupun ciri-ciri orang yang berfikir, akibat orang yang tidak berfikir dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini kita nak tengok kenapa digalakkan berfikir. Para sarjana telah menggariskan ada banyak perkara yang ataupun banyak kelebihan bagi orang-orang yang berfikir. Yang pertama dijelaskan dengan berfikir ini manusia dapat dibezakan dengan haiwan, membezakan manusia dengan haiwan. Apa yang membezakan dengan manusia dan haiwan? Iaitu kurniaan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akal manusia berupaya untuk berfikir. Dengan berfikir manusia dibezakan dengan haiwan. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu berfikir? Kerana dengan berfikir ianya merupakan satu jalan untuk menyelesaikan suasana permasalahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tahu kehidupan kita ni setiap yang hidup dia akan dibentangkan dengan ujian, dan ujian ini perlu dilalui walau apa cara sekalipun. Dan bagi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang berfikir dengan menggunakan akal dan berfikir, cara untuk menyelesaikan masalah ataupun permasalahan ujian yang datang tu akan dapat dilalui dengan cara yang baik. Kemudian kita tengok melalui berfikir berlakunya cetusan-cetusan idea yang baru dan juga berlakunya perkembangan ilmu yang lebih hebat. Kalau kita tengok hari ini daripada zaman yang sebelumnya, setiap masa akan berlaku perkembangan-perkembangan idea ilmu yang pelbagai. Kenapa berlaku macam tu? Bagaimana ianya boleh berlaku? Sebab berlakunya manusia ataupun wujudnya manusia yang menggunakan akal untuk berfikir untuk kelebihan ataupun kemudahan ataupun kemudahan untuk di masa akan datang. Kemudian seterusnya, kenapa digalakkan berfikir? Kerana berfikir ni ialah dia menepati fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Apa fitrah penciptaan manusia? Menggunakan dengan akal, manusia ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba dan juga khalifah. Jadi melalui berfikir manusia akan berupaya untuk mengenal pasti ataupun dia tahu bagaimana untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba dan juga bagaimana untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai khalifah. Jadi sebab apa? Sebab tanggungjawab hamba dan khalifah itu adalah fitrah. Apabila fitrah seorang manusia itu tanpa menggunakan akal, tidak akan dapat sampai kepada fitrah tersebut. Dan yang terakhir, dengan berfikir itu sendiri, dengan menggunakan akal itu sendiri akan membawa manusia untuk mengakui keimanan ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dinyatakan kenapa manusia sentiasa perlu menggunakan akalnya untuk berfikir. Apa yang perlu kita fikirkan? Yang utama kita perlu fikirkan ialah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kalau kita baca Al-Quran,
ayat-ayat Quran yang menggalakkan untuk manusia berfikir. Afala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi itu sendiri dan pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Okay. Laayatin liulil albab. Jadi untuk orang yang berakal, mereka akan sentiasa berfikir, bukan melihat sesuatu tu dengan pandangan mata yang biasa, tetapi melihat dengan pandangan yang akan membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya bila kita tengok malam dan siang, dia bukan sekadar kita melihat tanpa ada berfikir ataupun tanpa kita sebagaimana dia berlalunya malam dan siang, dia berlalu begitu saja. Tidak, bagi orang yang berfikir, dia akan sentiasa melihat apa yang di sebaliknya. Okay. Kemudian tapi dalam masa yang sama kita juga perlu berfikir, tentang bahawa dunia yang kita berada di dalamnya kini, ianya pasti akan hancur satu hari nanti, iaitu apabila tibanya hari kiamat. Jadi kehancuran dunia itu adalah sesuatu yang pasti, dan datangnya hari kiamat juga adalah satu yang pasti. Jadi selagi mana kita berada di dunia, sememangnya kita akan berusaha untuk memenuhi keperluan kita di dunia. Tetapi apa yang perlu kita lakukan ataupun kita yakini ialah dunia ini satu jambatan ataupun satu perantaraan untuk kita pergi kepada kehidupan yang lebih kekal. Jadi beramal kita di dunia ini bukan amalan sekadar memenuhi keperluan yang ada di sini, tetapi merupakan satu bekalan untuk kita bawa hasilnya yang kita tuai nanti ketika berada di alam yang lebih kekal, insya-Allah. Kemudian pada masa yang sama, apa lagi yang perkara yang perlu kita fikirkan? Okay, yang antara lainnya ialah kita perlu berfikir tentang ancaman di akhirat kepada orang-orang yang lalai. Di dalam Al-Quran juga banyak Allah sebut bagaimana akibat dalam kisah-kisah yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi serta memerhati bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Jadi melihat apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu itu dan berfikir kenapa ianya berlaku, meneliti sejarah ataupun situasi yang berlaku berdasarkan sumber daripada apa yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan satu jalan bagi orang yang berakal untuk memikirkan supaya ianya menjadi satu perkara yang memberi iktibar kepadanya untuk di masa akan datang. Dan yang terakhir, apa lagi yang perlu kita fikir? Ini perkara yang paling besar, perkara yang paling penting, iaitu kita berfikir tentang keadaan diri kita yang sentiasa lemah, keadaan diri kita yang tidak sempurna, dan keadaan diri kita yang sentiasa perlu diperbaiki daripada sehari ke sehari. Jadi dengan banyak kita berfikir tentang diri kita ini, dia akan mengurangkan kadar untuk kita berfikir dan menyalahkan orang lain dalam banyak keadaan. Jadi perkara-perkara itu adalah satu perkara yang penting, perkara yang disebutkan itu. Kita mengharapkan supaya melalui galakan berfikir ini ataupun apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini, dia menjadi satu dorongan untuk kita sentiasa berfikir perkara yang baik-baik, supaya dengan itu kita akan menjadi seorang yang sentiasa manusia yang ingin memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik, manusia yang tidak mencari kesalahan orang lain. Dan kita tahu sebab apa? Sebab kita tahu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, iaitu sebagai hamba dan juga khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita menjadi orang yang terbaik, menjadi insan yang salihah ataupun insan yang baik, wa muslihah, dan juga yang memberi kebaikan kepada orang lain, sama ada kepada diri kita sendiri yang utama
dan juga kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak didik kita dan juga kepada rakan dan juga masyarakat seterusnya. Jadi sekadar itu, insya-Allah segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.